Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kali ini kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan draft perancangan pembangunan media kami. Terima kasih yang pertama-tamanya kepada Profesor Madya Dr. Rosnidin dan juga rakan-rakan sekalian. Okay, saya Muhammad Faiz bin Ghazali, nombor matrik 11 P118925 dan juga Ustazah Faizah binti Muhammad Razi P118817. Okay. So kumpulan 7 ni tinggal kami berdua je. Lagi 2 orang tu duka cita dimaklumkan mereka telah pun menarik diri. Okay. Baik. Tajuk yang kami pilih adalah tajuk tayamum dan sasaran pembelajaran kami adalah murid sekolah rendah yang mana tajuk ni ada di silibus sekolah rendah lah. Okay. Kemudian fokus pembelajaran kami fokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian tayamum. Yang kedua, menjelaskan syarat, rukun dan alat tayamum. Dan yang ketiga, mengaplikasikan cara tayamum dengan betul. Okey, pendekatan yang kami gunakan di dalam kelas ni, okey, biasanya kita akan mulakan kelas kita dengan persoalan. Kita nak bina pemikiran murid-murid. So adalah satu permulaan yang baiklah untuk kita tanyakan soalan kepada murid-murid. Antara soalan yang kita boleh tanyakan, bagaimana pemahaman anda terhadap konsep tayamum? Okay, so kita boleh tanya murid-murid, mungkin ada yang cuba jawab, mungkin ada yang tak tahu, terus bagi tahu tak tahu dan sebagainya lah. Kemudian, apakah anda mengetahui syarat-syarat, rukun dan juga alat yang digunakan untuk bertayamum? Dan apakah anda tahu cara yang betul ketika bertayamum? So ini antara contoh-contoh soalan lah yang boleh ditanya di dalam kelas. Okey. Cuba perhatikan dan fahamkan gambar ini. Tadi bila kita dah tanya murid-murid pelbagai jawapan yang keluar, sekarang kita paparkan gambaran yang sebenar bagaimana itu yang disebut sebagai tayamum. Jadi dekat sini ada 4 gambar. 4 gambar. Gambar yang pertama bermula daripada sebelah kanan tu. Kita tengok tapak tangan murid dia menekap debu. Kemudian disapu ke muka dan yang seterusnya dia tekapkan sekali lagi tapak tangan dia dan juga menyapu tangannya sehingga ke siku. Okay. So kita boleh terangkanlah di situ apa yang dimaksudkan dengannya. Okay. Hasil pembelajaran pertama. Okay. Apa itu tayamum? So jadi dekat sini kami selitkan melalui video yang telah diupload di YouTube, apa itu tayamum. Sebab apa kita selitkan video? Sebab murid-murid ni dia suka ataupun dia gemar kepada visual kan. Jadi kita selitkanlah visual supaya tidaklah proses pembelajaran tu berlaku terarah kepada guru semata-mata. Okay, so video ini telah pun diupload di YouTube. Masing-masing boleh tengok dan juga boleh imbas ataupun boleh tekan link tersebut untuk menonton. Dan yang seterusnya, okay, setelah kita pertontonkan video tersebut tu tadi, kita kembali kepada slide kita dan boleh dilihat di sini tayamum. Okay. So tayamum iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan sehingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. So itulah takrif tayamum, menyapu debu tanah yang suci ke muka. Okey. Muka dan kedua-dua tapak tangan hingga ke siku dengan syarat yang tertentu. Okey. Kemudian so bila dah kita terangkan kepada murid-murid takrif tayamum tu tadi, bolehlah kita bagi satu tugasan ringkas dengan menjawab kuis berkaitan dengan pengertian tayamum. Kuis ni kita bangunkan melalui aplikasi WordWall. Linknya ada dekat situ dan juga
imbasan kod QR pun ada di situ. Jadi kita boleh tengok di situ, murid-murid boleh buat sama-sama di situ. Jadi ini satu langkah yang amat baiklah supaya murid-murid tu tidak bosan dengan pembelajaran. Jadi kadang-kadang dia boleh buat benda ni, sekejap dia boleh buat benda tu. Jadi murid-murid akan lebih bertumpu lah, lebih seronok untuk belajar. Okey, dan yang seterusnya hasil pembelajaran yang kedua. Okey, Ustazah boleh sambung? Okey, boleh. Terima kasih cikgu, doktor dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey, untuk hasil pembelajaran yang kedua ini, kami akan menerangkan kepada murid-murid tentang syarat-syarat, rukun dan juga alat untuk bertayamum. Dan di sini kami lampirkan video juga sebagai minat kepada mereka lah, sebab biasa murid-murid ni dia suka benda yang berbentuk visual juga. Jadi kita tayangkan video ni dan juga QR code. QR code ni juga boleh kita buat ketika pembelajaran PDP di rumah lah, PDPR. Okey, seterusnya, setelah kami nyatakan dalam YouTube, kita kongsikan link di YouTube, kami buat juga satu ringkasan syarat-syarat tayamum dan juga item-item di bawah syarat tayamum sebagai mudah cara kepada mereka untuk faham. Sekiranya di dalam YouTube itu kadang-kadang budak-budak ni dia rasa macam satu bebelan kan, pupek dalam YouTube tu. Jadi kita letakkan juga nota ringkasan supaya mudah cara kepada murid-murid. Okey, kemudian seterusnya kita masuk kepada rukun-rukun bertayamum kepada murid-murid tersebut. Dan juga kita nyatakanlah rukun-rukun bertayamum yang mempunyai 4 rukun secara mudahnya. Selepas kita dah terangkan kepada murid-murid tentang 2 item tadi tu, kita masukkan satu tugasan supaya salah satu cara untuk budak-budak ni, murid-murid ni faham dan juga letakkan dalam mereka punya kefahaman lah, kita letakkan tugasan. Pertama, kita bagikan murid ni satu alat beserta dengan kad kalimah ujian dan juga kita bahagikan mengikut kumpulan. Sebab murid-murid ni dia suka permainan kan. Jadi kita bahagikan kumpulan, kita bagikan kad. Kemudian kita minta murid-murid ni bincangkan dalam kumpulan tentang syarat-syarat dan juga rukun tayamum. Mereka akan bincang dalam kumpulan dan selepas itu mereka akan susun kad kalimah ni dan juga rukun tayamum mengikut urutan yang betul di papan putih. Kemudian guru-guru ni kita akan panggil wakil daripada setiap kumpulan untuk membentang di bahagian hadapan terhadap apa yang mereka susun. Okey, jadi cara ni memberi kesan kepada mereka untuk menjadi seorang yang berkeyakinan untuk bercakap di hadapan, membentangkan di hadapan. Jadi mana-mana murid yang rasa rendah diri, kita bagi mereka peluang. Dan mana murid-murid yang rasa ada mempunyai kelebihan, pandai cakap di depan, jadi benda tu satu tokok tambah kepada mereka. Kemudian hasil pembelajaran yang ketiga, kita terangkan pula cara bertayamum. Kita selitkan juga link video YouTube seperti juga slide-slide yang di atas tu beserta dengan QR code supaya mereka mudah faham dan juga mereka tahulah cara tayamum yang baiklah. Kalau macam boring menghadap cikgu-cikgu ataupun ustazah-ustazah di kelas ataupun di komputer dan sebagainya, kita bagi diorang tengok dekat YouTube. Mungkin diorang ada satu daya tarikan terhadap YouTube tersebut. Okey, kemudian kita bagi pula tugasan dengan cara kita memuat naik satu video simulasi tayamum menggunakan bedak dan juga tepung. Kemudian kita bagi mereka menjawab kuis. Dah bagi satu video simulasi, kemudian kita bagi pula mereka menjawab kuis. Link ini kita selitkan di dalam link dan juga QR code untuk mereka jawab kuis tersebut. Dari situ kita boleh nilai tahap kefahaman mereka terhadap apa yang kita kongsikan ataupun kita ajarkan kepada mereka mengikut minat dan juga cara mereka untuk memahami sesuatu apa yang kita ajarkanlah.
Okay, kemudian yang terakhir, apabila semua murid dapat memberikan komitmen dan juga kita dapat satu respon yang baik menunjukkan mereka ini faham, maka kita ucapkanlah tahniah kerana mereka telah menyelesaikan modul tayamum dengan baik dan cemerlang. Dan kita bagi satu dorongan kepada mereka untuk mengaplikasikan atau mempraktikalkan apa yang guru-guru ajarkan kepada mereka sekiranya berlaku hal-hal yang sebeginilah, contoh tak ada air. Jadi ustaz-ustazah dah ajarkan tayamum, jadi apa yang kamu boleh buat, mereka dah ada basic dan juga asas untuk mereka kekal dalam istiqomah dalam ibadah ini. Wallahu a'lam.